Roslin melihat aksi Zeong, ibarat sudah 100% pulih kembali ataupun sebenarnya ini medan yang sesuai untuk dicuba mendapatkan keyakinan dan juga kecergasan? Saya rasa kalau lihat dalam performan dia semalam, saya rasa dia belum pulih lagi lah. 100% tu saya rasa belum lagi. Cuma mungkin saingan yang diberikan oleh pemain Brunei ni tidaklah begitu mencabar bagi beliau. Tetapi saya melihat dia pun mungkin agak sedikit berhati-hati, takut kecederaan akan berulang. Tetapi bagi saya ini satu medan untuk menguji kecergasan beliau lah. Sepanjang saya mengikuti perkembangan Roslin sebagai seorang peminat dan kemudian dapat menubuh Roslin, jarang saya dengar Roslin Hashim injured yang serius ataupun sebenarnya ada sebenarnya kecederaan serius yang ramai tak tahu sebenarnya. Sebenarnya memang saya ada sebenarnya. Kecederaan saya mengalami kecederaan siku saya. Okey. Agak serius sebenarnya. Saya kena kecederaan itu pada tahun 2001 sehinggalah saya totally sembuh sebenarnya tahun 2008. Oh, masih 7 tahun. Selama 7 tahun. Okay. Jadi untuk seorang pemain high level, pemain elit, seperti Roslin sendiri mengalami kecederaan ambil masa 7 tahun nak pulih, seperti mana yang dikongsikan pakar bergula lelaki negara Aaron Chia, ada kecederaan bahu berpanjangan. Bagaimana nak menangani kecederaan tersebut sambil perlu meneruskan kerjaya dan perform dalam setiap kejohanan yang disertai? Yalah, pada awalnya memang perkara sebenarnya satu dilema bagi seseorang pemain kerana kecederaan ini bukan kecederaan yang biasa. Bukanlah mengambil masa yang cepat untuk sembuh, mengambil masa yang agak lama kerana situasi sebegini kita memang hadap dengan tournament, dengan latihan yang memang intensif yang tinggi, and then benda ni memang satu benda yang kita harus juga berhati-hati dalam latihan dan juga tournament. Tetapi apa yang saya lakukan pada diri saya, benda ni saya anggap satu challenge, satu cabaran, walaupun mengalami kecederaan, tetapi benda ni kita harus teruskan juga. Walaupun kalau ikutkan dari sudut medical, perubatan, memang kita kena rehat agak lama, kurang-kurang pun 4 bulan atau 6 bulan. Tetapi perkara ni memang perkara yang sukar sebenarnya. Tak masuk akal untuk rehat 4 atau 5 bulan. Betul. Okey, semalam juga pasti rakyat Malaysia berbesar hati melihat ada muncul bakat baru dalam perseorangan yang tak pernah putus, yang terkini Eugene Yu. Ada yang sifatkan gaya permainan dia oleh Lee Ying sendiri, Goh Lee Ying, seolah-olah mirip seperti Ng Ziyao. Bagaimana Roslin melihat Eugene Yu? Okey, dia memiliki satu struktur yang baik untuk seorang pemain single. Okey, of course memang banyak lagi lah yang harus dia belajar. Maksudnya pengalaman itu harus kena banyak untuk dia, kerana kalau ikutkan mungkin betul apa yang Goh Lee Ying bagi tahu, corak permainan dia mirip beliau dan mungkin saiz dia pun sama kan, ketinggian beliau, tetapi masih banyak lagi. Cuma kemarin ataupun semalam bila bertemu dengan Brunei ni belum nampak lagi cabaran. Kemungkinan bertemu dengan Taiwan dalam peringkat keempat ataupun mungkin Kazakhstan nanti. Okey, kalau dia diturunkan, mungkin dekat sini kita akan nampak yang baru kita boleh menilai sebenarnya tahap dia tu di mana apabila bertemu dengan pemain-pemain yang berada di level yang tertinggi. Roslin lihat ini kelebihan besar buat Eugene untuk ke Piala Thomas pada ketika seorang lagi bakat Justin Ho mengalami kecederaan minit akhir. Ya, mungkin bagi saya ini satu peluang untuk beliau, bukan menidakkan keupayaan Justin Ho, kerana of course kecederaan yang memang serius kan, Achilles tendon putus, tapi ini adalah peluang sebenarnya untuk Eugene untuk membuktikan yang beliau disenaraikan dalam tim keputusan yang betul. Jadi dia harus membuktikan keupayaan dia.